Assalamualaikum, khabar? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay, so lama sebenarnya Sensei duk fikir nak up ke tak video ni kan, sebab dah lama janji untuk share tips-tips kepada sahabat-sahabat untuk graduate on time. Okay, video Sensei yang sebelum ni Sensei ada cerita tentang the introductions lah, what is graduate on time and apa keperluan graduate on time itu kepada kita sebagai PG. Okay, hari ini Sensei nak mulakan siri tips-tips graduate on time ataupun GOT supaya sahabat-sahabat boleh follow lah di video continuously. Okay, so hari ini Sensei share tips yang pertama dulu. Okay, sebenarnya bila kita menyambung pengajian, resepi yang paling utama adalah konsisten. The big words adalah konsisten. Dari hari pertama kita mendaftar sebagai postgraduate, memang kena tekad untuk mendisiplinkan diri supaya konsisten dalam gerak kerja kita. Sebab you all semua dah ada experience kan, bila kita mendaftar dalam sebagai postgraduate ni, dalam masa sama kita kena plan, dalam masa sama kita kena buat meeting, kita kena jumpa supervisory committee, kita kena plan kita punya kajian, and then parallelly kita juga perlu sudah mula menulis. Okay, sama ada kita punya proposal dan juga artikel. Okay, mesti ada, dan benda tu berjalan seiring. Sekiranya kita tidak boleh mendisiplinkan diri supaya bekerja secara konsisten, kat sini yang akan jadi tiba-tiba jadi demotivated, tiba-tiba jadi lost, sebab kita tidak meletakkan benda itu sebagai kewajipan. Bukan wajib lah, bukanlah berdosa atau tak berdosa, tapi nak cakapnya biar dia konsisten. Okay, macam pengalaman Sensei sendiri, Sensei share sikit lah. Pengalaman Sensei sendiri memang setiap hari Sensei meletakkan satu timetable, jadual lah, satu masa untuk Sensei buat pembelajaran Sensei. Okay, tak kisahlah sama ada waktu tu nak cari artikel ke, nak baca artikel ke, nak synthesize artikel ke, nak tulis proposal ke, ataupun nak membina catagan ke, whatsoever. Setiap hari mesti ada benda yang Sensei buat untuk PhD tadi. Okay, nature kerja Sensei memang sambung dengan self-finance. Sensei menyambung pengajian PhD ni menggunakan duit sendiri. Okay, dan Alhamdulillah in the middle of the semesters, I think in the middle of the years, Alhamdulillah dianugerahkan grant oleh Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah, itu rezeki. Okay, but anyhow grant tu top up lah sikit sebanyak kita punya Sensei punya perbelanjaan. Okay, but the rest memang dah banyak habis duit sendiri. Kemudian yang keduanya Sensei adalah part time. Okay, part timer. Sensei tak dapat HLP, memang tak layak lah sebab bukan cikgu. Bukan full time belajar, tak. Sensei part time. Dan part time pula Sensei memang run the company, run my own company. Okay, jadi tak adalah nak kata business woman, tapi nak cakapnya memang ada menjalankan bengkel-bengkel setiap hari, setiap minggu. Kadang-kadang bengkel tu 3 hari 4 malam, 2 hari 3 malam, macam tu lah lebih kurang. Jadi komitmen ke arah itu pun perlu diteruskan. Kadang-kadang bukan nak cakap, Sensei sampai ke rumah pun setiap hari pukul 11 malam. Okay, daripada pagi, kadang pukul 9 settle anak-anak sekolah whatsoever, pergi bengkel, sambung kelas, sampailah pukul 11 malam tu memang betul-betul sampai di rumah. Okay, jadi kalau ikutkan penat, memang penat. Pertama sekali masa Sensei buat PhD tu memang kadang paksa diri, sampai kadang-kadang menangis. Ya Allah, penat, sangat penat. Okay, tapi Sensei paksa diri tu sampai menitik lah air mata tu. Ya Allah, penat, kenapa lah pergi saya penyakit, pergi sambung belajar dan sebagainya. Memang itu ayat yang biasa keluar. Okay, kita sebagai manusia ni kan. Tapi Sensei paksa diri. Dan lama-kelamaan, dalam sebulan 2 macam tu, Sensei dah mula dapat tempo. Okay, maksudnya kalau Sensei penat, pukul 11 malam tu Sensei penat, mungkin paginya Sensei bangun awal sikit, Sensei akan spend lebih kurang 1 atau 2 jam untuk pembelajaran Sensei, untuk PhD. Dan setiap hari,
Even hari raya pertama pun, pagi tu happy-happy pergi ziarah dan sebagainya, malam tu sebelum tidur mesti buka laptop, membaca ataupun buatlah apa-apa kerja tentang PhD. Sebab kenapa sensei tak nak stop terus, macam kita cuti terus kan 2 hari 3 hari, hari keempat kelima tu percayalah kita punya kemalasan nak buka laptop, nak baca tu semua akan jadi sangat tinggi. Momentum kita akan jadi sangat rendah, kemalasan kita akan jadi sangat tinggi. Percayalah. Jadi disebabkan oleh pengalaman itu, saya menasihatkan sahabat-sahabat supaya kekal konsisten setiap hari. Bukan lama, tak perlu lama, tak perlu sampai pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang nak menghadap PC tu, tak perlu. Okay, tapi ambil masa 1 hingga 2 jam tetapi konsisten setiap hari. InsyaAllah momentum kita akan kekal. Okay, so itu perkongsian sensei untuk tips pertama ke arah graduate on time. Okay, InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang seterusnya untuk tips GOT yang kedua. Okay, alright. So sebelum end the video, please like, share and subscribe sekiranya anda mendapat manfaat daripada perkongsian sensei. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.